Alhamdulillah, kita akan bersama dengan Yang Mulia Pengiran Dr. Norasiah binti Pengiran Omar, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan, dan juga bersama dengan Yang Mulia Puan Nur Amal Najihah alias Zulaika binti Hanif, Pembantu Penyelidik Enhanced 3 Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar pada pagi ini, sihat? Alhamdulillah, sihat. Pertama kali kan? Pertama kali. Alhamdulillah. Jadi ini yang menarik sekali juga ya, berkenaan dengan Enhanced 3. Betul tak sebutannya Enhanced? Betul. Ya, Enhanced 3 fasa kedua. Jadi kita mulakan daripada Puan Pengiran Doktor terlebih dahulu. Mungkin dapat menerangkan berkenaan dengan apakah itu sebenarnya Enhanced 3 dan apakah tujuannya ini? Okey, terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Tuan Muammar dan Puan Mahirah, dan juga kepada penonton-penonton sekalian. Untuk memulakan wawancara ini, izinkan saya untuk menjawab soalan yang dikemukakan itu. Iaitu apakah itu Enhanced dan apakah tujuannya? Enhanced 3 ni sebenarnya adalah sikatan bagi National Health and Nutritional Status Survey 3 ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai Kaji Selidik Status Kesihatan dan Pemakanan Kebangsaan kali ketiga. Enhanced 3 ni dijalankan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD dengan sokongan dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan juga UNICEF. Tujuan kami membuat kaji selidikan ini adalah satu, untuk mendapatkan gambaran yang penuh terhadap kadar penyakit-penyakit indah berjangkit dan serta juga faktor-faktor risikonya. Dan yang kedua adalah untuk mengenal pasti status kesihatan dan pemakanan dalam kalangan kanak-kanak, golongan remaja dan juga orang dewasa di negara Brunei Darussalam ini. Baik, bersama dengan Puan Zulaika, mungkin dapat juga mengkongsikan Puan, mengapa kaji selidik ini dijalankan dan apa kepentingannya? Kalau boleh saya lah untuk menjawab yang soalan Nota. Untuk kenapa kami membuat kaji selidikannya, kalau ada mungkin yang sudah sedia maklum, penyakit-penyakit indah berjangkit di negara Brunei secara global sudah meningkat, bebannya sudah meningkat secara global, dan itu termasuk negara Brunei Darussalam. Indah terkecuali. Penyakit-penyakit yang indah berjangkit ini, bila saya cakap tentang penyakit-penyakit indah berjangkit ini, yang saya masukkan adalah seperti penyakit kardiovaskular. Ini adalah seperti penyakit yang melibatkan jantung dan juga pembuluh darah, termasuk angin ahmad ataupun stroke. Dan juga penyakit kanser dan penyakit diabetes. Right. Kalau di negara Brunei Darussalam, penyebab utama kematian di negara kita ini adalah disebabkan oleh penyakit kardiovaskular dan diikuti dengan penyakit kanser. Alright, and then lepas tu penyakit-penyakit indah berjangkitan ni, ia menyumbang kepada kira-kira 85% daripada semua kematian di kalangan orang dewasa di negara ini. Okay. So kalau kita lihat disebabkan beban yang sudah makin meningkat ni, ia tak penting bagi pihak Kementerian Kesihatan untuk mengenal pasti kadar faktor-faktor risiko bagi penyakit-penyakit indah berjangkitan ni. Iaitu kami mengetahui berapa ramai orang di kalangan kita ni, penduduk kita ni mempunyai faktor-faktor risiko bagi penyakit indah berjangkitan ni. So bila saya cakap tentang faktor-faktor risiko ni, yang saya maksudkan adalah seperti penggunaan tembakau, kurang melakukan aktiviti fizikal dan juga pengambilan makanan yang indah sihat lah. So maklumat-maklumat yang sedemikian ni yang dapat kami perolehi bila membuat kaji selidik ini. Yang keduanya, kaji selidik ini juga boleh digunakan untuk membuat perancangan selanjutnya dalam menangani penyakit-penyakit yang terjangkit, sama ada dari segi dasar ataupun dari segi inisiatif. For example, banyak kajian menunjukkan bahawa intervensi awal pada peringkat kanak-kanak, termasuk penjagaan semasa masih dalam kandungan ibu, serta sokongan daripada segi psikososial akan memberi manfaat sepanjang hayat. Ini dengan secara langsung akan membagi kesan yang positif kepada kesejahteraan individu dan juga masyarakat. So
dengan maklumat yang sedemikian dan juga maklumat daripada kaji selidik ini nanti pihak Kementerian Kesihatan akan dapat memantau dan menilai keberkesanan program, strategi dan juga intervensi yang sedia ada. Okey, dan yang ketiganya di samping itu juga maklumat daripada kaji selidik ini akan dapat membantu menilai status perkembangan ataupun progres dalam mencapai sasaran dan maklumat yang berkaitan dengan kesihatan dan pemakanan kebangsaan di peringkat serantau dan juga di peringkat global. Ya, alhamdulillah. Jadi itu ya, kenapa kaji selidik ini penting untuk dijalankan. Betul. Jadi bercakap dengan kaji selidik ini, bila sebenarnya ia telah pun bermula ni? Dari Puan Zulaikha sendiri. Terima kasih Puan Mahira. Ya. Untuk makluman orang ramai, kaji selidik ini terbahagi kepada 2 fasa. Yang pertama itu fasa pertama dan fasa kedua. Fasa pertama memberi tumpuan kepada isu-isu kesihatan dalam kalangan orang dewasa yang berumur 18 hingga 69 tahun dan telah siap dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 tahun lepas. Pada masa ini, hasil kajian yang fasa pertama tu sedang giat dijalankanlah. Manakala fasa kedua telah pun bermula sejak bulan November tahun lepas dan masih giat dijalankan pada masa kini. Fasa ini memfokuskan lebih kepada kanak-kanak, remaja dan para wanita. Baik, mungkin dapat dikongsikan juga Puan dengan lebih lanjut tentang proses kaji selidik, terutama sekali pada fasa kedua kaji selidik ini. Yang mana apa boleh dijangka oleh ahli rumah yang terpilih untuk menyertai kaji selidik berkenaan? Okey, baik Tuan. Fasa kedua ini berbeza dari fasa pertama di mana fasa ini terdapat 5 jenis soal selidik, iaitu yang pertama soal selidik bagi isi rumah, yang kedua soal selidik bagi wanita yang berumur 15 hingga 49 tahun, yang ketiga soal selidik bagi lelaki yang berumur 15 hingga 49 tahun, yang keempat soal selidik bagi kanak-kanak yang berumur 5 hingga 17 tahun, dan yang kelima soal selidik bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 5 tahun. Prosesnya bermula dengan pemilihan rumah-rumah secara rambang untuk menyertai kaji selidik tersebut. Rumah-rumah yang terpilih ini telah pun menerima surat pemberitahuan tu. Seperti kalau ada yang kanan itu kan yang dipaparkan dalam TV tadi ya, telah pun disaksikan. Surat pemberitahuan itu bertujuan untuk memaklumkan bahawa rumah tersebut telah dipilih untuk menyertai kaji selidik ini. Pasukan pembantu penyelidik akan memakai pas rasmi yang menunjukkan nama, gambar dan logo Kementerian Kesihatan seperti yang dipaparkan di kaca televisyen. Sebelum memasuki rumah dan menjalankan kaji selidik ini, pembantu penyelidik akan memberikan penerangan ringkas kepada ahli rumah mengenai tujuan dan proses kaji selidik. Apabila ahli isi rumah bersetuju untuk menyertai kaji selidik ini, pembantu penyelidik kemudian akan menemu bual ahli-ahli rumah yang layak untuk menjawab kelima-lima soal selidik yang berkenaan. Untuk fasa kedua kaji selidik ini, kesemua ahli rumah perempuan yang berumur 15 hingga 49 akan ditemu bual, manakala seorang kanak-kanak yang berumur 5 hingga 17 tahun dan kesemua kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah akan diambil maklumat melalui ibu ataupun penjaganya. Kalau sekiranya rumah itu terpilih untuk menjawab soal kaji selidik bagi lelaki, maka kesemua ahli rumah lelaki yang berumur 15 hingga 49 tahun juga akan ditemu bual. Jadi secara ringkasnya, kaji selidik fasa kedua ini terbahagi kepada 3 bahagian tuan. Yang pertama, temu bual secara bersemuka. Yang kedua, pengukuran antropometrik, iaitu macam sukat ketinggian, berat badan, tekanan darah, ukuran kepala, pinggang. Ini untuk kanak-kanak dan wanita lah. Dan yang ketiga, pengukuran biokimia, iaitu ujian finger prick darah bagi darah merah. Ujian ini untuk dikhaskan untuk wanita dewasa sahaja. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti yang kita difahamkan juga, fasa kedua bagi kaji selidik ini sedang giat dijalankan. Mungkin boleh Puan dapat mengongsikan perkembangan kaji selidik ini. Okey.
kaji selidik ini seperti yang dikatakan adalah kaji selidik kebangsaan. Pemilihan secara rambang bagi rumah-rumah adalah daripada keempat-empat daerah dan surat pemberitahuan kepada rumah-rumah telah pun dihantar beberapa bulan yang lalu. Sejak bulan November yang lalu, fasa kedua bagi kaji selidik ini telah pun bermula di mana pasukan pembantu penyelidik sedang giat melawat rumah-rumah yang terpilih untuk melaksanakan kaji selidik di keempat-empat daerah. Baik, ada yang bertanyakan, katanya mengapa perlu orang ramai perlu ikut dalam kaji selidik berkenaan? Okey. Seperti kaji selidik yang lain, penyertaan orang ramai ini adalah secara sukarela. Akan tetapi penyertaan dari ahli rumah yang terpilih ia sangat penting. Pasal kami mau mencapai sasaran bagi kadar maklum balas ataupun what we call response rate. Bila kami dapat mencapai sasaran ini, data yang diambil dari kaji selidik ini akan dapat memberi gambaran yang tepat mengenai penyakit-penyakit indah berjangkit dan juga faktor-faktor risiko yang ada di negara ini. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, awal-awal tadi, maklumat dari kaji selidik ini yang dapat membantu pihak Kementerian Kesihatan untuk mengetahui kadar penyakit indah berjangkit dan juga faktor-faktor risikonya, memantau keberkesanan strategi yang sedia ada dan juga supaya Kementerian Kesihatan dapat membuat perancangan dan menjalankan sebarang usaha-usaha bagi pencegahan penyakit-penyakit indah berjangkit ini dan juga faktor risikonya. Di kesempatan ini juga ingin saya maklumkan dan juga tegaskan bahawa segala maklumat yang diperolehi dari kaji selidik ini adalah sulit dan maklumat peribadi peserta tidak akan digunakan semasa data analisis dan juga semasa penerbitan data nanti. Alhamdulillah. Jadi yang kita percaya juga ini adalah merupakan kaji selidik bukan kali pertama ya. Jadi ini merupakan fasa kedua. Kita percaya memang ada juga antaranya mungkin orang ramai yang mereka lah antara peserta yang terpilih ini ada rasa bimbang ya. Mungkin ada sedikit was-was. Jadi sebenarnya siapa yang boleh dihubungi oleh peserta ni jika mereka mempunyai kebimbangan mengenai dengan kaji selidik yang dijalankan ini, Puan? Okey. Kesemua pembantu penyelidik telah pun dilatih untuk menjalankan kaji selidik ini secara profesional. Akan tetapi jika peserta mempunyai sebarang aduan ataupun maklum balas tentang pengalaman ditemuduga oleh pembantu penyelidik, mereka bolehlah menghubungi talian 744 0175 atau 744 0195. Saya sebut sekali lagi, saya ulangi sekali lagi, 744 0175 atau 744 0195, atau boleh juga terus email ke email enhance3 iaitu nhansc3@moh.gov.bn. Baik, seperti tertera di kaca TV Audio sekarang ini jika ada sebarang aduan ataupun maklum balas, Audio boleh hubungi di talian telah pun tertera dan telah pun dikongsikan oleh Puan Zulaikha sebentar tadi Puan ya. Ya, jadi mungkin antara Puan dapat mengongsikan bagaimana jika sekiranya terdapat sebarang keputusan yang abnormal daripada ujian yang telah dilakukan semasa pemeriksaan, macam contohnya kan tekanan darah tinggi ataupun semasa pengambilan darah, contohnya darah merah yang rendah ni, mungkin dapat dikongsikan ni Puan. Jika peserta didapati mempunyai sebarang keputusan yang abnormal seperti yang Puan Mahirah katakan tadi, for example diorang cek tekanan darahnya tinggi ataupun bagi wanita dewasa akan ada pengukuran biokimia yang dikatakan oleh Puan Zulaikha tadi, finger prick darah. Kalau diorang cek itu lepas kurang darah merahnya. So kalau itu terjadi, peserta akan diberikan borang rujukan dan dirujuk ke klinik kesihatan ataupun
tempat kecemasan hospital. Ini tertakluklah kepada whether kes itu urgent ataupun tidak urgent. Kalau kes ini pun juga bergantung kepada yang pertama, kalau peserta-peserta ni adakah mereka sudah berada di dalam rawatan ataupun menerima rawatan ataupun tidak. Dan yang kedua, sama ada mereka ni sudah ada mempunyai perjanjian di klinik ataupun tidak. So, tapi alhamdulillah kesemua kami punya pembantu penyelidik ini termasuk Puan Zulaika sudah dilatih untuk mengikuti SOP ataupun referral pathway yang sudah ditetapkan. So, borang rujukan ini kalau perlu dibagi ke arah peserta memang akan dibagilah, akan diberikan. Itulah ya keberuntungan juga kepada para peserta. Kalau rasanya mungkin tiba-tiba baru mengetahui, jadi dari sanalah ya mereka dapat mencegah lebih awal ataupun dapat juga mereka merawat dengan lebih awal. Baik, mungkin ada yang bertanya ni, bagi peserta yang terpilih pula, mereka takut ni apa soalan-soalannya ya Puan. Jadi mungkin dapat pengiran ataupun Puan juga dapat kongsikan mengenainya. Puan silakan. Soalan-soalan. Ya. Okey, dan untuk soalan Tuan tadi, seperti yang dinyatakan tadi, ada 5 jenis soal selidik dalam kaji selidik Ania. Bagi soal selidik isi rumah, soalan-soalan yang termasuk adalah mengenai perlengkapan air dan sanitasi, penyucian tangan dan sebagainya. Bagi soal selidik perempuan dan lelaki yang 15 tahun hingga 49 tahun, soalan-soalan yang termasuk adalah mengenai kesihatan puan atau kesihatan ibu, kesihatan semasa dan selepas bersalin, amalan permakanan, penggunaan tembakau, pengalaman kemurungan dan sebagainya. Dan bagi kanak-kanak yang 5 hingga 17 tahun dan kanak-kanak yang di bawah 5 tahun, soalan-soalan yang termasuk adalah mengenai amalan permakanan, perkembangan kanak-kanak dan juga amalan penyusuan ibu. Alhamdulillah. Jadi itu antara soalan-soalan ya yang akan diterapkan dalam kaji selidik tersebut. Jadi mungkin daripada Puan sendiri dapat mengongsikan mungkin adakah ini insentif atau hadiah disediakan bagi peserta kaji selidik ini? Cabutan bertuah akan diadakan bagi peserta yang telah melengkapkan kesemua komponen fasa kedua kaji selidik. So ketiga-tiga bahagianlah tu, yang temu bual, and then sukatan antropometri, dan kalau perlu untuk wanita dewasa yang pengukuran biokimia. And then cabutan bertuah ni akan diadakan setelah fasa kedua ni kaji selidik ni sudah selesai, dan pemenang cabutan bertuah akan dihubungi untuk menerima hadiah. Puan Zulaika? Selain daripada itu juga, Kementerian juga memberikan voucher bernilai RM5 kepada mereka yang menyertai kaji selidik ini, serta cenderahati berupa barangan eksklusif iaitu pinggan sihat khusus diberikan kepada kediaman yang melengkapkan soal selidik bagi kanak-kanak berusia di bawah 5 tahun dengan harapan mereka akan mempelajari mengenai saiz jenis makanan yang disyorkan. Alhamdulillah. Ya. Satu inisiatif yang cukup menarik juga. Betul. Ya. Di kesempatan berkenaan diberikan juga maklumat kepada anak-anak kita ni. Baik, mungkin ada yang menarik hatinya sudah ni ingin mengikuti akan survey berkenaan, kaji selidik berkenaan Puan ya. Bagaimana pula? Adakah kaji selidik berkenaan memakan masa yang lama ataupun sekejap sahaja? Okey. Untuk kaji selidik fasa kedua ini, ianya berlainan dari fasa yang pertama. Dalam fasa yang pertama, cuma seorang saja ahli rumah yang akan terpilih dan ditemuduga. Akan tetapi bagi fasa kedua ini, beberapa orang ahli rumah boleh terpilih tuan, yang mana temu bualannya akan memakan masa lebih banyaklah sedikit. Sekurang-kurangnya kaji selidik ini akan mengambil masa selama setengah jam. Okay. Mereka yang terpilih perlu melengkapkan kesemua 3 bahagian kaji selidik itu, seperti yang saya sebutkan tadi awal, iaitu bahagian temu bual, pengukuran fizikal iaitu antropometrik dan pengukuran biokimia. Alhamdulillah. Jadi nampaknya kita sudah pun menghampiri di penghujung segmen wawancara kita. Mungkin ada kesimpulan daripada perbincangan kita ni. Silakan. Okey. Kesimpulannya kalau bagi mereka yang terpilih untuk menyertai kaji selidikan ini, kami dari pihak Kementerian Kesihatan menggalakkan penyertaan mereka. Dan kami juga menasihatkan
kepada orang ramai untuk memberi kerjasama kepada pembantu penyelidik kami semasa lawatan mereka supaya segala proses kaji selidik ini dapat diselesaikan dengan sempurna dan baik. Kementerian Kesihatan juga sangat mengharapkan kerjasama dari pihak orang ramai kerana kaji selidik ini hanya akan dapat dijayakan dengan adanya penyertaan yang tinggi. InsyaAllah marilah kita ni sama-sama menuju ke arah warga sihat. Alhamdulillah. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih ya kepada Puan Pengiran Dr. Nur Asia binti Pengiran Omar, merupakan pegawai perubatan Kementerian Kesihatan, dan juga Puan Nur Amal Najihah alias Zulaikha binti Hanif, merupakan pembantu penyelidik Enhance 3 Kementerian Kesihatan. Terima kasih sekali lagi. Kita harapkan mudah-mudahan kajian selidik yang telah pun giat dijalankan ini berjalan dengan lancar. Ya. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih Pengiran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.